Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani wa shrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sambung kitab Majmu' Salasi Rasail, risalah yang kedua pada muka surat 33 Jawi, Rumi 85. Rumi 85, 33 Jawi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 daripada atas, yang membicarakan tentang najis-najis, yang mana masih lagi bincang bab najis. Memang pun risalah kedua ni semua bab najis. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Dan kata Ibnu Imad, ulama besar mazhab Syafi'i ni, dan kata Ibnul Imad, wajib menghilangkan najis dengan bersegera pada beberapa surah, pada beberapa keadaan. Pada beberapa keadaan wajib, najis kena je, wajib buang segera, kalau tidak berdosa. Oh gitu kan. Kita kadang-kadang faham najis ni boleh basuh, kan? Najis boleh basuh. Jadi kalau kena kat badan, biarlah lama pun, bukan nak semayang pun, nanti 2-3 jam lagi nak semayang, basuh lah. Kita fikir gitu. Sedangkan tidak begitu. Yang mana ada keadaan kalau kena najis, wajib buang najis itu ataupun basuh dengan kadar segera. Kat sini tak ada buang air besar, buang air kecil, tak ada. Cuba tengok, mana ada. Jadi maknanya buang air besar, buang air kecil, tak nak basuh lagi pun tak apa. Kita basuh terus. Tapi dalam keadaan lain, kita biar najis ada dekat kita, kita kata nantilah basuh, padahal itu tak boleh. Pak. Itu tengok.
Dalam beberapa keadaan ni, kalau ada najis wajib hilangkan, buang najis dengan segera, tak boleh bertangguh walaupun sekejap. Yang pertama, beberapa surah, beberapa keadaan, beberapa gambaran. Yang pertama, setengahnya, nombor satu lah kalau bahasa sekarang, nombor satu daripada masjid. Pendek dia kata, daripada masjid. Maksudnya, kalau najis ada dalam masjid, siapa yang nampak wajib buang segera. Boleh juga dia bagi tahu Tok Syak, sebab Tok Syak itu dia punya kerja. Cuma hukum asal, siapa yang nampak najis dalam masjid, dia yang kena buang. Itu hukum asal. Sebab masjid ni bukan Tok Syak punya. Masjid ni semua orang punya. Dengan maksud rumah Allah kan. Jadi bukan Tok Syak punya. Jadi cuma dia ditugaskan untuk kemas, buang najis sebagainya, maka tugas untuk dia tu lebih sikit. Tu aja. Bukannya mentang-mentang lah dia siap, dia dapat gaji. Kalau ada gaji, kalau tak ada gaji, carilah tempat yang ada gaji. Saya bagi contoh aja. Dia kena buat semua. Tidak. Dia kena buat lebih pada orang, tapi semua kena buat yang sama. Lebih lagi dalam bab najis. Jika siapa nampak najis, dialah yang wajib buang. Kalau dia kata Tok Syak ada najis, Tok Syak pun terus ambil buang, okey selesai. Kalau Tok Syak tu buat tahu banyak kerja aku yang lain, dia yang kena buang. Dia tak boleh kata bukan kerja aku, tak boleh. Sebab kita kena anggap ini macam kita punya lah, bukan orang tertentu punya. Rumah Allah kan. Jadi jika ada najis, contoh ada najis, lebih najis kat bawah, kat sini, kat tempat-tempat tu lagi lah. Kita datang awal sikit, pukul 6.50 kita dah sampai. Kemudian kita tengok dekat lantai tu ada tai anjing panjang pula cerita. Kita ambil tai kucing ke tai ayam ke, kita lah yang kena ambil pipe, kita lah kena ambil, kita kena buang. Bukan biar dulu, tunggu Tok Syak lambat datang, tunggu Tok Syak buat. Tidak. Haram, berdosa siapa yang biar. Siapa yang membiarkan berdosa. Biarkan walaupun sekejap, berdosa. Sebab masjid itu kalau kat dalam masjid, termasuk juga dekat kapet ni, ataupun kat luar sama, ataupun yang ni susah sikit. Ni susah sikit. Dekat sebab sini tak banyak. Dekat ayat Quran. Kan masjid banyak ayat Quran. Nampak tek cicak kat situ. Takkanlah tek kucing ada tu kan. Tek cicak. Dia nampak tek cicak tu, dia kena cari tangga. Lepas tu jangan tengok atas. Kalau pergi dekat masjid-masjid, sini tak ada kan? Ada? Tak ada sangat kan? Asyik baik tak ada sangat. Kalau yang ada tu macam-macam tulis ayat Quran tu. Ayat Quran, lupa nak cakap. Ayat Quran. Kalau yang lain tak apa. Kalau usalli ke nawaitul i'tikaf ke tak, itu bukan ayat Quran. Kalau ada ayat Quran, nampak tak cicak, orang yang nampak tu cari tangga. Pertama suruh Tok Syak dulu. Kalau Tok Syak buat bodoh je, dia yang kena pergi. Dia yang kena ambil. Tak yalah. Tinggi. Sebab tu kena cari tangga. Tak, dia masalah yang tadi tu, dia masalah dua benda masalah. Yang pertama dalam masjid, yang kedua ayat Quran. Ada dua. Kalau tai ada dekat lantai, dia satu je, iaitu dalam masjid. Sebab tu dia berat lagi. Kena buat juga walaupun kena cari tangga, sebab dia tinggi. Sebab dia dua masalah. Kalau lah najis, kalau Quran, ayat Quran atau Quran kena najis, orang yang tengok wajib selamatkan dengan segera. Dengan segera. Walaupun tak ada wuduk pun boleh pegang dah waktu tu. Sebab nak selamatkan Quran daripada kena najis. Ini kan tengok-tengok tu ada tai. Sebab tu jangan seronok sangat lah. Setengah-setengah masjid tu kan, wah macam-macam. Siapa? Kita tak mau tengok atas. Sebab siapa nampak, dia yang wajib. Dua benda yang salah. Pertama, dalam masjid ada najis, bila nampak wajib buang. Yang kedua, ayat Quran, bila nampak wajib buang. Dua-dua. Jadi setengahnya dalam masjid. Dan dikata bersegera. Dengan bersegera. Maksudnya tak boleh kata nantilah dulu, tunggu esok, tunggu gotong royong, tak boleh. Bersegera. Satu, apa lagi bab masjid, tak adalah, itulah. Kalau saya pernah cerita dulu, kalau ingat lah, tahun lepas ke 2 tahun lepas, yang masjid pakcik ni dia sakit perut, datang juga sembahyang jemaah. Duduk rumah dah tahu grip tak power. Grip tak power, duduk rumah datang juga. Ketika sembahyang tu imam mungkin lambat ke, ataupun dia memang tak tahan ke, tak hantar merah muka-muka. Lain kali tak boleh jadi, nak terkeluar dah. Jadi dia sakit perut. Masa dia keluar tu tak sempat keluar, dekat pintu keluar tu terkeluar, masa tu tercirit keluar, straight panjang gitu. Sambil-sambil dia berlari. Lepas tu dia balik.
Yang tu ya. Ni masalah ni. Tunggu balik. Adakah boleh dia balik? Tak boleh. Dia kena cuci. Cuma masalah kan, orang kain habis dah, busuk apa semua, lagi pun malu, lagi pun ada orang tengah sembahyang masa tu, mungkin rakaat kedua, rakaat ketiga. Saya tak ada kat situ, tak tahu cerita. Orang lain yang cerita. Lepas pada tu dia balik terus. Sepatutnya dia balik, settlekan masalah dia, cuci apa semua, dia datang balik. Bila datang balik untuk cuci dengan kadar segera. Tu. Kalau dia tak nak, dia boleh upah orang. Kau nak RM100 basuh tahi. Kalau dia nak bagi, bayar. Dan orang tu wajib cuci. Sepatutnya buat gitu. Tapi dia balik-balik terus. Mungkin dia tak tahu nak buat apa ke, malu ke apa, tak tahu. Jadi Tok Siak ni pun satu hal. Dia pergi letak kursi kat situ. Dia kata, tahi siapa tu cirit kat sini? Dia pergi letak kursi. Takkan aku nak cuci tahi orang? Pak. Nak jadi Tok Siak sangat? Kena terima lah tu. Akhir sekali dia letak kursi. Kalau ikut pengurusi tu cerita, Nazir lah. Kalau kat sana tak panggil pengurusi, panggil Nazir. Kalau cerita Nazir tu cerita, sampai 2 hari, maksudnya hari ni, itu waktu tu Isyak, esok tu ada lagi waktu subuh. Lepas tu waktu Zuhur. Lepas tu waktu Asar. Waktu Asar baru dia orang cuci. Ada orang lain cuci. Lama tu dosa tu. Siapa yang berdosa yang pertama? Yang pertama yang tercirit tu. Yang terkincit tu. Iyalah yang pertama. Yang boleh upah lah. Asalnya ada tak orang nak RM100? Dia tak panjang, dia lebih kurang besar ni je lebih kurang. Panjang lebih kurang macam ni. Panjang tu. Panjang tu. Lebih kurang besar ni, panjang ni. Agak-agak RM100 siapa nak? RM150? Ada orang angkat tangan tak? RM200? Ada. Kat sini memang tak angkat tangan. Kat luar ada RM200. Tutup mata ni, tak apalah. Cuci dengan cara betul lah. Mula-mula kita buat, gosok dulu, ambil biar dia hilang dulu. Lap-lap bagi kering, lepas tu lalukan air. Rasanya kalau betul-betul orang pandai buat, tak sampai setengah jam. Tak sampai setengah jam pun. Tutup macam ni je. Lepas tu 3 hari tak lalu makan. Itu bab lain. Cuma boleh upah lah. Tapi itulah. Akhir sekali lepas tu dia buat dia basuh macam mana? Dia cuba basuh, tapi bukan sebab Siak yang basuh, orang lain dia basuh lebih kurang. Ada kesan lagi warna. Mana dia tak konyoh, tak genyeh sungguh-sungguh. Dia sekadar mungkin jiru-jiru kot, main jiru gitu agaknya lah. Lepas pada tu letak lagi kursi kat situ hingga ke hari ketiga. Hari ketiga Tok Siak datang, dia kata tak boleh buat apa, dia gunting. Gunting kapet. Dia gunting. Saya datang setelah berlaku tu 2-3-4 bulan kot dah berlaku tu. Sebab apa boleh tahu? Sebab warna kapet tak sama masa kat pintu masuk. Saya kata kenapa warna kapet ni warna hijau dah, tapi hijau ni hijau lain. Maka keluar cerita tu walaupun dah berulang, malah bertahun. Keluar balik cerita. Dia kerat. Lepas tu dia buat pengumuman dekat solat Jumaat 4 kali minta derma sumbangan untuk beli kapet baru, tapi tak dapat. Akhir sekali tu yang kerat pergi cari kedai kapet mana punya pakai stand kapet dia ambil, dia tengok lebih kurang, letak dia tampal. Allah, sampai sekarang boleh tahu cerita. Jadi pertama haram orang yang tadi tu, dia tak sengaja tak haram, dia tak datang balik tu haram. Yang kedua Tok Siak pun haram, dosa juga. Sebab tu tugas dia tak buat. Dan yang lain yang duk tengok, oh ada kerusi, oh tahi, wah siapa punya kerja duk kutuk, itu sama-sama sehingga sampai 3 hari. Rosak betul. Wajib menghilangkan najis dengan bersegera pada beberapa surah, setengahnya daripada masjid. Bila sebut masjid tu lah yang boleh tahiyatul masjid, yang boleh intikaf, itulah namanya masjid. Habis tu kalau dekat tangga tak boleh tahiyatul masjid, tak boleh intikaf. Kenapa pula tak boleh? Kalau boleh dekat situ, haram letak slipper. Sebab slipper tu kan kadang ada najis apa, haram letak slipper. Jadi kenapa letak? Maknanya menandakan dia bukan masjid. Tu menanda. Jadi kalau kat situ tak apalah. Ada dekat tangga, dekat bawah tak apa. Janji tempat yang boleh intikaf, boleh tahiyatul masjid, situlah najis tak boleh ada. Tak boleh ada. Kalau ada, wajib buang dengan segera. Yang kedua, dan setengah daripadanya apabila menajis akan kain orang yang lain. Pun sama juga. Macam mana tak tahulah, dia
terkena najis dia dekat orang lain, orang punya, wajib suci dengan segera. Minta nak cuci. Kecuali orang tu kata, tak apalah aku cuci sendiri, yang settle lah. Tapi dari segi hukumnya wajib suci dengan segera. Dengan segera. Tak boleh, biarlah tai ada kat kau, tai bukan tai orang lain, tai aku juga. Ambil berkat. Biarlah esok aku basuh. Haram. Segera. Kemudian yang ketiga, atau keluar ia daripada mayat kemudian daripada mandinya, selepas mandi. Sebab tu kalau boleh nak mandikan jenazah, yang pertama pemandi jenazah ni dia perlu pandai meruang dia paling. Tak tahu orang sini panggil apa. Orang sana panggil meruang. Sini panggil apa? Meruang tak? Tahu meruang tu apa? Yang tekan perut dia bagi keluar. Bukan. Meruang. Sini panggil situ tak? Tak tahu. Apa panggil apa? Picit perut. Oh Allah, mudah orang sini. Picit perut. Ha? Sama kan? Sama. Boy, tak kata meruang dia panggil. Jadi cara meruang tu dia tak boleh kasar sangat nampak menyakiti mayat. Dia tak boleh perlahan sangat sampai tak guna pun tekan tu sampai tak keluar najis. Kecuali orang tu sakit 3 bulan, sakit, terlantar, lepas tu meninggal. Biasanya tak yang meruang pun, tak ada apa dalam perut dia. Ini yang jenis macam accident, jenis elok-elok lepas makan tom yam meninggal. Jenis tu. Oh banyak dalam perut dia, jangan main. Itu silap-silap. Apabila tak kena cara meruang, bila dah kapan, masa tu nampak kuning-kuning keluar balik. Jangan duk buat tak nampak. Wajib buang kain kapan, buang kain kapan balik. Kemudian wajib basuh dan wajib pakai kain kapan baru. Satu. Yang kedua, kalau nak ke bumi tu lambat lagi, jangan cepat-cepat mandi. Jangan kadang-kadang tu lah orang tukang mandi ni dia nak cepat. Aku ada kerja, aku ada 3 trip, 3 kematian hari ni. Alhamdulillah. Orang mati dah alhamdulillah. Tak apalah, 3 trip. Lepas kat sini nak pergi sini, lepas sini nak pergi sini. Tapi sekarang yang ini tukang permit kubur tak dapat ke, tak ada kubur, tak ada orang gali kubur ke, buatlah. Tak ada. Aku mandi dulu. Dia buat gitu. Dia mandi dulu, dia kapan siap-siap, lepas tu dia tinggal. Selang 5 jam masa nak angkat bergerak kan. Bila bergerak ada yang itulah meruang tak pandai, keluar sikit nampak warna kuning. Bila nampak aja wajib buang dengan segera. Dan sebab itu juga bagi pemandi jenazah, banyakkan kapas kat bahagian punggung bawah. Kan kita tak kapas tu kan, banyakkan kapas kat situ. Saya dah ambil dah kat sini punya set jenazah gitu. Dia dah tengok yang sini punya. Dia punya kapas tak cukup. Maksud tak cukup tu, kapas dia cukup. Bila saya buat tak cukup. Dia perlukan lagi separuh lagi, satu lagi lah kapas bulat tu. Dia ada 2 je. Lepas tu kena 3. 2 memang nak kira cukup, tapi untuk keselamatan tak cukup. Ada banyak yang tak kena, tapi pipi ni tak dapat buat. Saya ambil lagi tu masa saya ambil lagi tu nak uruskan jenazah itu. Ada tempat yang tak kena, jadi terpaksa ambil yang lain, letak kat beberapa tempat. Dekat belah belakang ni, apa panggil punggung belakang ni, letak banyak sikit. Ada tempat dia siap buat macam apa, dia buat daripada kain kapan tu juga. Dia pandai buat macam tu. Macam mana nak cakap? Macam budak-budak Pampers tu. Pakai kot ni. Macam lampin je, buat macam lampin. Daripada kain kapan tu je. Jubah semua orang mengerti buat kot daripada kain kapan. Tu buat jubah daripada kain kapan. Senang je. Tu selalu orang buat dah. Kalau yang set tu dah siap dah. Tengok. Yang set tu dah siap dah. Jubah dia tu. Siap potong, tak jadi jubah betul pun. Jadi hati-hati kat situ. Jika masa sebelum ditanam ataupun macam ni, sebelum disembahyangkan keluar najis, jika sembahyang juga tak sah sembahyang tadi. Kerana syarat sah sembahyang jenazah adalah suci jenazah daripada najis. Itu syarat sah sembahyang jenazah. Kita ingat syarat sah sembahyang jenazah tak kebih 4 kali baca Fatihah gitu gini je. Ya betul, itu rukun dia. Tapi syarat sah antara lain adalah mestilah jenazah tadi suci daripada najis. Tak ada najis dekat dia. Jadi kalau ada najis, sembahyang jenazah tak sah. Jadi maknanya kalau dia sembahyang jugalah, sepatutnya cuci dulu apa semua, tukar, baru solat jenazah.
Jika keluar najis tu selepas sembahyang jenazah, sembahyang jenazah dah selesai, tapi tetap kena tukar juga untuk tanam. Okey, boleh basuh balik pakai jenazah lain. Kain tu takkan nak buang kan, rugi 200 itu tu kan, mahal tu, boleh tahan tu. Basuhlah balik kain kapan yang kena najis tu. Okey, habis. Yang seterusnya sahaja dengan maksud sengaja. Itu yang kita kata sahaja aku sembahyang kan, tu sahaja tu. Sahaja dengan maksud sengaja. Sahaja ni sengajalah. Asal perkataannya sengaja. Asalnya masa dulu sengaja. Lama-lama jadi sengaja. Lama-lama jadi sahaja. Last sekali kita letak dekat yang kita terjemahkan sahaja tu lama sangat dah. Lama. Asal kita katalah mungkin dalam 500 tahun dulu orang Melayu cakap sengaja. Sengaja. Dalam 300 tahun dulu orang dia bertukar jadi sengaja jadi sahaja. Sahaja. Lama-lama jadi sengaja. Sebab tu kita baca usolli tu sahaja. Kita apa benda sahaja? Pernah kita bercakap sahaja gitu? Mana ada? Apa benda sahaja aku sembahyang? Apa sahaja-sahaja? Sahaja tu asalnya sengaja dengan maksud sengaja. Bukan tersengaja. Cuma banyak kitab-kitab Melayu kita ditulis, dikarang pada lebih kurang 300 tahun lepas. Jadi dia gunalah bahasa waktu itu iaitu sahaja. Sahaja. Tapi maksud kita sekarang sahaja tu maksud sengaja. Jadi kalau tengok sini boleh atau sahaja melumurkan atau sengaja. Bukan sahaja tu dengan maksud sengaja. Bukan sengaja, bukan tersengaja. Melumur ia pada badannya dengan najis. Ini yang biasa saya sebut dah sebelum ni. Bab najis pun dah sebut dah. Boleh tak pegang tai ayam? Sebut kan, ambil tai ayam. Tai ayam morning, tai ayam ni panah lagi ni terasa. Dia pegang. Apa hukum? Haram kan saya sebut kan? Tu lah. Dia kena basuh dengan segera. Tak boleh. Memindahkan najis kepada badan dengan sengaja tanpa sebab hukumnya haram. Tapi kalau kita buat kerja najis kena kat kita, itu kita buat kerja. Jika kita ada sesuatu kita terpaksa pegang najis, kita tengah buat kerja. Kita tengah angkat barang, tak apa. Yang tak boleh, tak ada alasan pegang najis. Sebab tu kata pegang babi, pegang anjing punya haram, berdosa. Saja-saja. Nak takat gambar, boleh? Ambil, pegang. Lepas tu dia pergi basuh lah dengan air tanah. Siapa cerita pasal air tanah? Cerita pegang tu berdosa ataupun tidak? Berdosa. Kecuali ada, kenapa pegang anjing? Dia nak buat dia apa doktor haiwan tu kan. Dia nak tengok tu tengok kena pegang kat tu pegang kat ni. Okey. Ada kerja. Kenapa angkat anjing ni? Sebab anjing ni jatuh dalam longkang. Kesian dia. Nak angkat dia sebab bising. Nak tidur pun tak boleh. Masuk dalam longkang, angkat dengan tangan. Tak payah lapik-lapik. Tak payah lapik-lapik dengan plastik. Angkat je dengan tangan. Lepas tu cari tanah. Bukan susah pun. Sebab ada pegang boleh. Tapi kalau saya saja cocek pula. Apa? Au. Pegang. Au. Pegang dia. Haram. Tak boleh. Berdosa. Memindahkan najis ke badan dengan sengaja. Tak boleh. Wajib hilangkan dengan segera. Segera. Kalau sengaja. Jadi kata, sahaja melumurkan ia akan badannya dengan najis, berdosa dah satu hal, kemudian wajib hilangkan segera. Bukannya asal boleh basuh, kita boleh pegang. Boleh? Asal boleh basuh, kita pegang. Asal boleh basuh, kita pegang. Tidak. Tidak begitu. Tak boleh. Sebab kita ni, walaqad karramna bani Adam. Allah muliakan bani Adam. Maka najis kita yang ada dekat kita, hendaklah kita buang dengan segera. Malah najis yang ada dalam perut kita pun Allah sekat, tak keluar bau. Logik tak? Ada najis tak jauh pun, tapi tak keluar kat mulut. Bau tak keluar kat lubang-lubang ni semua bau. Cuba kita ambil najis, kita bawa dalam almari, kita tutup rapat. Tutup. Bau. Kenapa? Tahi dalam perut kita. Tahi dah cakap. Najis dalam perut kita, air kencing apa semua tak bau. Allah sekat untuk muliakan anak Adam. Allah sekat. Bau tu. Tak logik. Tak keluar bau. Bahasanya tak logik tu bahasa. Patutnya dia keluar dia dalam ni. Berapa hari tak pegang? 3 hari. Lagi power bau dia. Berapa lama dah? Tiba-tiba tak bau juga. Seminggu pun tak bau juga. Kenapa? Allah sekat. Kerana nak muliakan anak Adam. Kita pula dah Allah sekat dari segi bau, dari segi keluar pula elok je tempat dia keluar. Molek je dia keluar. Pluk. Hilang dah yang lain. Elok je. Sikit-sikit je kesan. Kita basuh.
Tiba-tiba kita sengaja ambil najis letak kat badan. Apa ni? Kena tu hukumnya haram. Tak boleh. Kena, ada kata apa? Lebih baik, jadi dalam yang disebarkan dalam Facebook, dalam WhatsApp tu, lebih baik pegang anjing atau babi daripada pegang anak dara orang. Kalau pegang anak dara orang haram berdosa. Pegang anjing babi boleh basuh dengan air tanah. Salah. Pegang anak dara orang pun berdosa, pegang anjing babi pun berdosa. Cuma dosa yang berbeza. Dosa yang berbeza. Ini dia nak bagi tahu pegang anak dara tu tak elok, haram, jangan duk buat. Dia buat perbandingan, sedangkan perbandingan dia tu pun salah. Perbandingan dia pun salah. Pegang tu pun tak boleh juga. Tapi pasti pegang anak dara dosa besar. Pegang dengan nafsu dosa besar. Pegang anjing tak pegang dengan nafsu, dosa kecil sikit. Begitu adalah bezanya, tapi dosa tetap dosa. Yang seterusnya, atau tiada sahaja. Tiada sengaja, bukan sengaja, tetapi picit oleh waktu semayang. Sempit, picit, tetapi waktu semayang dah nak habis, dengan maksud nak kena semayang lah. Dia gini, sah tak? Dia buang air besar, lepas tu tak basuh, sebab tak ada dalam basuh buang air besar kat sini. Maka buang air besar boleh kalau tak nak basuh. Sunat basuh segera, tak wajib basuh segera. Yang ni semua wajib segera ni. Saat yang sama, dengan kadar segera, ASAP, segera. Yang buang air besar tak ada ni kan, buang air kecil tak ada. Maka sunat segera, tak wajib segera. Boleh nak tengok Hindustan dulu, lepas habis Hindustan baru basuh, no problem. Baru tu punya pasal. Okey, saya bagi contoh. Dia buang air besar. Lepas dia buang air besar, dia tak basuh, kemudian dia ambil wuduk. Pertama, sah tak wuduk? Tanya tu dulu. Sah wuduk? Sah. Wuduk. Tak basuh, ambil wuduk. Dia buang air besar. Lepas dah buang air besar, memanglah wuduk terbatal lah, tak ada wuduk. Dia pun basuh muka, tangan, kepala, kaki. Maksudnya ambil wuduk. Sah ke tidak? Sah. Kerana syarat sah wuduk, mana ada suci daripada najis? Ada ke? Syarat sah wuduk apa? Niat, basuh muka, ratakan tangan, kepala, kaki. Syarat sah. Lepas tu lah. Mana kata ada najis dekat sini? Ada najis dekat sini. Ambil wuduk tak basuh sini je. Sah tak wuduk? Sah. Habis nanti tak boleh semayang. Siapa kita semayang? Kita sah tak? Sah. Jadi dia buang air besar, walaupun dia tak basuh, dia ambil wuduk, sah. Sah wuduk dia. Jangan fikir semayang. Cerita sah tak? Sah. Alright. Dah sah dah. Kemudian ni nak bagi contoh ni. Kemudian soalannya nanti nak basuh pakai tangan apa? Jangan fikir. Kalau pakai kan kemaluan kan, kalau kena tapak tangan kan akan batal. Jangan fikir. Siapa suruh fikir sampai ke tahap itu? Jauh berangan. Tak payah. Cerita pendek aja. Kemudian maknanya dia ambil wuduk. Maka wuduknya dia ada. Nak semayang tak boleh. Nak berjalan pun tak apa nak boleh. Belengah. Okey. Lepas pada tu, picit waktu semayang. Picit waktu semayang, kita ambil maghrib lagi, maghrib 10 minit. Picit dah tu 7 minit, 8 minit. Sempit dah tu. Macam mana ni? Maka dia wajib basuh segera. Sebab apa? Bukan sebab basuh, sebab nak semayang sekejap lagi. Sebab picit dah, masa dah sempit. Kalau tak basuh ni, lagi 5 minit nak habis maghrib, baru basuh, tak sempat, nanti akhir sekali rakaat ketiga duduk waktu isyak. Maka wajib dia basuh. Jadi basuh dia bukan wajib basuh. Wajib basuh kerana nak semayang nanti, dan masa pun dah tak ada dah kurang, dah picit dah kurang. Jadi waktu itu jadi wajib. Jadi maknanya kalau waktu semayang tu jauh lagi, tak wajib lah. Bila masa semayang dah sikit tinggal, cukup kadar untuk basuh dan semayang, maka waktu tu jadi wajib. Jadi lepas ni jangan pakat-pakat tak nak basuh berak, tak. Terus macam biasa, sunat basuh terus. Demikian lagi washam. Demikian lagi washam ni tatu. Apabila disahaja dengan dia pada badannya. Washam ni tatu. Tulis apa? Oh, tak tulis. Rumi tak tulis. Dia tulis washam aja.
Wasyam ni tatu. Biasa Rumi ada tulis makna kat bawah kan, tak tulis, tatu. Jadi maknanya orang yang buat tatu dekat badan, dia kena buang dengan segera. Sebab ada banyak masalah kat situ. Masalah yang pertama, kalau dia buat dekat tempat anggota wuduk tak lalu air. Sebab tatu ni dibuat, saya pernah buat kajian sikit tentang tatu ni. Tatu ni dibuat, dia ada satu alat dia. Alat dia tu tajam dan panas. Dia akan lukakan kulit apa endemis apa, saya pernah lupa dah. Kulit atas ni, kulit ni dia akan lukakan, dan dia akan lukakan, dan dia lukakan sampai ke lapisan kedua kulit. Mudah-mudah kampung-kampung kata gitu lah. Okay? Kemudian dia panaskan kat situ, masa tu kat situ darah keluar. Jadi dekat muncung dia tu panas, tajam gitu, tajam. Dia ada warna tau, color dia tu. Color dia akan bercampur dengan darah. Color tu akan bercampur dengan darah. Macam mana dalam bercampur dengan darah, kemudian bila letak kat kulit, dia akan masuk dalam kulit. Maknanya tatu ni duduk bawah kulit. Hebat teknologi. Dia duduk bawah kulit, bukan duduk kat atas. Duduk bawah tu, tapi atas pun ada, tapi sehingga ke bawah kulit. Sebab tu dia tak hilang. Kalau sekadar atas kulit, kita buat gini, dia keluar. Kenapa tak keluar-keluar? Sebab dia duduk, memang atas kulit ada, tapi bawah kulit, sampai ke bawah kulit duduk. Jadi bila begitu, masalah yang pertama adalah kalau dekat anggota wuduk dia tak sah sebab tak lalu air. Kalau tidak pun mandi wajib tak sah. Dua masalah. Masalah ketiga, memang tatu ni Nabi larang, haram. Larangan khusus bahawasanya tak boleh buat tatu. Termasuklah tatu yang tak boleh buat tapi tak haram, tapi elok dia elakkan, sangat baik dia elakkan. Tatu yang makan singgam tu, letak mak kat sini, ingat budak-budak tu. Itu permulaan tu, jangan ajar gitu. Kalau ajar marah dia, walaupun tak berdosa. Kan ada makan singgam kan, biasa makan singgam kan. Lepas tu kan ada, dia pun tu pak kat sini. Kau jangan buka, jangan. Dalam berapa minit dia buka. Dia tatu. Permulaan kan tu. Nanti dah besar nanti buat betul-betul kan. Okey. Yang ketiga masalah kalau mati. Tatu ni. Bukan. Sebelum mati. Yang kedua, kalau sebelum mati. Yang ketiga. Yang keempat, kalau sebelum mati, dia bertaubat. Masalah besar. Lepas mati, masalah lagi. Kat mana masalah? Pertama, wuduk dia nak kira macam mana, air tak lalu. Dan dia sengaja buat. Kalau ada orang buat dengan tak sengaja jadi, kita kata dimaafkan walaupun air tak lalu, sebab bukan dia nak jadi begitu. Sekarang ni dia sengaja buat, dengan sedar dan dengan sengaja, dan dengan bangganya. Maka macam mana dengan wuduk mandi wajib dia? Satu, kita kata apa? Alah, dia dah bertaubat. Ni dah bertaubat ni, dah bertaubat. Dia tak bertaubat, memang awal-awal lah dah bertaubat. Kita nak kata apa kat dia? Maaf kau dah. Habis tu, takkan dia tak boleh sembahyang? Maaf lah. Habis kata, engkau tak boleh sembahyang sampai mati. Uish. Habis engkau kena ambil striker letak. Itu. Kau kena pergi dekat Singapura. Singapura ada laser untuk buang. Berpuluh ribu. Tambah lagi duit Singapura, double, triple lagi, ratus ribu. Dia pakai tu. Cantik lah, taklah huduh sangat. Tapi nampaklah berkedut. Saya pernah tengok juga, kulit berkedut. Tapi kalau kita buat sendiri, yang buat macam mana laser kita buat sendiri, lagi teruk huduh. Kalau buat dekat barat lagi comel. Sebab diorang memang selalu buat benda tu kot. Teknologi dia lagi cantik. Jadi macam mana kita nak kata dia dah bertaubat, dah datang, dah jadi AJK masjid lah. Macam mana? Nak kata apa kat dia? Kau ni tak lalu air ni, kau tak boleh sembahyang sampai bila-bila gitu. Pelik lah, hukum dengar pun pelik lah. Kau kena, nak kata apa? Ambil pisau toreh, yang tarik tu. Kita kata maaf lah kot. Okey, maaf. Tak apa, maaf. Dan dia kena bertaubat lah. Macam mana dia nak taubat? Antara syarat sah taubat adalah dia kena jijik dengan perbuatan maksiat dia dulu. Syarat sah taubat, taubatan nasuha. Kalau dia tak jijik dengan perbuatan dia dulu, maka sebenarnya taubat dia tak sah lagi. Imam Ghazali, kitab Minhajul Abidin. Taubat, dia kena sempurnakan 5 rukun taubat. Yang paling susah nak buat, bukan berhenti. Biasa kata kan, berhenti daripada buat, berazam tak nak buat lagi. Itu senang. Dah memang kau nak bertobat, senang je nak buat. Yang paling susah apa?
Jijik tengok maksiat yang dia buat dulu. Boleh jijik. Kalaulah jenis berjudi, minum arak, boleh kot rasa jijik. Tapi ada kat tangan, nak jijik apa? Jijik diri sendiri. Sebab tu susah. Itulah paling susah membuat tatu. Paling susah. Macam mana nak rasa jijik? Kalau ada kat muka, ni gambar harimau. Ni krokodil kat sini. Kali ni boleh tutup. Tapi walaupun boleh tutup, itulah. Macam mana nak jijik? Aku tengok, Ustaz, kalau aku tengok tatu aku rasa nak muntah. Boleh tak? Susah. Sebab tu kata susah. Kalau minum arak nak bertaubat senang. Senang dengan maksud tengok, aku dulu memanglah, tapi sekarang nak muntah tengok. Boleh. Bab maksiat lain boleh. Tapi bab tatu tak boleh sebab dia ada dekat kita. Nak jijik macam ni diri kita. Memang susah nak taubat. Okeylah, dimaafkan dia. Tak apa, dimaaf. Masa mati pula. Satu hal lagi masa mati. Macam mana nak mandi jenazah dia? Air tak lalu. Maaf juga. Wajib tayamum. Lepas tayamum terbagi pada dua pendapat. Syekh Ramli Ibn Hajar. Syekh Ramli kata boleh semayang lepas tayamum. Mandikan dulu, lepas tu tayamum. Kerana apa? Ada air tak kena. Ibn Hajar kata haram semayang. Lepas mandi, tayamum dan semayangkan jenazah. Kata Syekh Ramli, boleh semayang jenazah. Ibn Hajar kata tak boleh. Maksudnya apa? Tak boleh semayang. Jangan risau, mati dia tetap sah juga. Sah mati dia. Walaupun tak mandi semayang jenazah, sah mati dia. Dia tetap mati juga. Tapi tak boleh semayang jenazah. Macam mana ni nak tanam tanpa semayang jenazah? Kena mengaji dululah. Apakah syarat-syarat solat jenazah? Syarat sah solat jenazah. Nasib baik ada khilaf kat situ. Pakailah Syekh Ramli, nanti kesian juga dia. Tapi kalau tak semayang kat dia, itu hukum bagi orang hidup, bukan hukum bagi orang mati. Dia dah habis dah. Dia tak berdosa dah. Semayangkan dia, tak semayangkan dia, dia tak ada kena-mengena dah, dia dah mati. Ini cerita orang hidup. Bila cerita orang hidup tu, saya pernah buat ni, tak semayangkan. Balik gitu, marah tu rumah. Dia marah. Mana nak mandi, nak semayangkannya. Jauh dia panggil 35 km daripada tempat saya dulu. Dia panggil untuk mandi jenazah. Takkan tak ada mandi jenazah. Kita ni pergi ya anak dia. Sampai-sampai tengok-tengok perempuan. Bila tengok IC laki, Ben. Oh, geng LGBT, transgender. Dia dah buat pembedahan. Macam perempuan. Tak apalah hebat tu. Mandi tak tahulah nak mandi macam mana. Boleh mandi tak? Masya Allah, astagfirullahalazim gitulah kot mandi. Rasa bersalah masa mandi tu. Tapi memang orang lelaki kena mandi, orang perempuan tak boleh sebab dia lelaki. Tapi dia dah buat pembedahan dah, berketul-ketul macam perempuan. Lepas tu tengok ada tatu. Transgender okey lagi. Boleh semayangkan jenazah lagi. Ada tatu basuh, tayamumkan dia, lepas tu kapankan dia, letak. Saya balik dulu lah. Dah lah, aku kena tipu dah hari ni. Kau panggil jauh-jauh, rupanya nak suruh mandi hari ni. Patut orang kampung tak nak mandi. Orang kampung dah tahu lama, dah nasihat, dia tak dengar. Dia kata nanti kubur masing-masing lah apa. Orang surau masjid kat situ. Dia nak lepas diri, dia kata gitu. Pak Imam jaga kubur Pak Imam sendiri tu. Anak Pak Imam tu. Jadi Pak Imam ni, malah aku tegur, kena kat aku balik. Orang lain tegur, dia duduk gitu. Jaga kubur masing-masing lah. Kau punya pasal lah. Tiba-tiba dia mati. Diorang ni tak nak uruskan. Orang yang kenal dia panggil jauh orang yang tak kenal. 35 km. Saya sampai-sampai takkan nak patah balik. Duit minyak. Rugi lah. Penat-penat datang. Akhir sekali mandikan juga. 3 hari demam lepas tu. Tak rasa lain macam dia punya rasa. 3 hari lepas tu demam. Sebab kita pegang, tak nak cakap astagfirullahalazim, mulut macam tu je lah. Mulut macam orang perempuan. Sebiji macam perempuan. Itulah masalah. Kalau tatu tadi, dia bukan masalah dah bertaubat settle, tak. Masalah apa? Masa nak mandi wajib, masa nak ambil wuduk masalah. Lepas tu masalah bila nak bertaubat, bila masalah mati pun masalah. Dalam kubur wallahu alam. Kalau dia bertaubat nasuha, Allah ampunlah. Kan? Kita masalah. Nuzhah al-majalis. Intaha. Habis kat situ tu kitab Nuzhah al-majalis. Alif ha tu intaha ataupun apa tulis ni? Oh, alif ha juga. Intaha maksudnya habis dah, dipetik daripada kitab Nuzhah al-majalis. Lepas ni kitab lain pula ataupun dia tulis sendiri. Dan dimaaf sedikit daripada ghubar, iaitu debu najis pada jalan raya yang diyakin akan najisnya. Banyak kali ayat macam ni.
Najis kena debu. Yakin debu tu memang kena najis. Yakin. Kena dekat jalan raya. Dimaaf. Kalau entah ada najis kot, itu bukan dimaaf, itu suci. Kena faham tu. Yang ini yakin memang tai bercampur dengan debu, terbang di jalan. Hanya di jalan je boleh kita ni, di perjalanan. Kita naik basikal, naik motor, naik kereta, debu tu kena kita, dimaaf. Yang mana debu tu yakin najis, maaf. Sebab jalan. Kalau kata, tadi nampak macam tai belah sana ni, ya kot, tak ada. Kalau kot, suci. Bukan maaf lagi, suci. Senang je kalau kita belajar fiqah. Kerana, kenapa dimaaf? Masyaqqah, kepayahan pada kainnya. Yalah, pada kainnya dan badannya. Kalau kena kan kepayahan, kita nak pergi surau, nak pergi masjid, nak pergi berjalan, lalu kok jalan. Jalan tu memang untuk dijalan. Jalan tu memang untuk berjalan. Tiba-tiba kena debu, kan masalah, maka dimaaf. Jika debu yakin najis, debu yakin najis. Kalau tak tahu, suci, awal-awal lagi dah suci. Kainnya dan badannya. Dan jika ada daripada tai unta umpamanya sekalipun, ni lagi dah, ada sikit nampak tai unta, kena pop jatuh, maaf juga. Yakin tak? Yakin lah nampak tai unta, maaf. Tapi dengan syarat, dan dimaaf sedikit. Sikit banyak kembali kepada uruf. Pusing, besar sepusin. Pusing, besar sepusin, gitulah. Sekalipun tak ada daripadanya, ada sedikit tai unta sekalipun umpamanya, kita letaklah, kalau tai lembu, tai apa, tiada mudarat. Maksudnya tak mudarat tu maksud dimaafkan juga. Dan jika basah anggotanya atau kainnya, dimaaf juga. Dalam masalah, di perjalanan banyak maaf. Walaupun sama ada najis tu basah atau kita yang basah. Bila basah, najis melekat. Bila kering, najis tak melekat atau melekat ataupun berpindah. Najis hanya berpindah, basah, salah satu kering, salah satu basah, ataupun dua-dua basah, baru berpindah. Kalau kering yang kering, tak berpindah. Dia kata kalau basah pun, walaupun berpindah, dimaaf. Ghubar ni habuk. Lupa nak sebut tadi. Dan dimaaf sedikit daripada ghubar. Ghubar ni habuk. Jadilah habuk debu najis. Dan ditanya orang akan Syekh Ibn Hajar, baru kita sebut nama dia, keluar dah. Dan ditanya orang akan Syekh Ibn Hajar. Bila sebut Ibn Hajar dalam kitab fiqh, dia Al-Haythami. Dia satu lagi Ibn Hajar Asqalani. Itu ulama hadis. Syekh Ibn Hajar Al-Haythami, ulama fiqh mazhab Syafi'i dua-dua. Adakah dimaaf daripada barang yang mengenai akan susu orang yang menyusu daripada air liur kanak-kanak yang najis sebab muntah? Panjang. Adakah maaf? Ini soalan. Orang tanya Ibn Hajar. Dimaaf tak kalau air liur kanak-kanak, yang mana air liur tu kanak-kanak bayi yang menyusu mak dia lagi, dan air liur tadi suci, tapi air liur tu bercampur dengan muntah, panggil jeluak. Sini panggil jeluak juga. Jeluak. Jadi contohnya jeluak bayi tadi tu, bila sebut muntah yang najis, maknanya susu yang budak tu minum dah sampai perut, ma'idah. Dah sampai ma'idah, lepas tu keluar balik. Jika baru sampai sini keluar balik, tersedak tu, itu suci. Apa dia punya tanda? Tandanya kalau masam atau berubah warna dah, maknanya dah sampai ma'idah. Dalam ma'idah kita ada najis. Bayi pun ada najis. Bila susu tu kena najis, susu tu bernajis. Tapi duduk kat dalam tak apa. Duduk dalam. Bila dia jeluak, dia keluar najis. Walaupun susu tu dah kena najis dalam perut. Kemudian kena kat mulut dia. Budak mana tahu, dia main gitu, dia telan je silap. Tapi mulut dia dah najis, air liur dia dah bercampur najis. Kemudian air liur tu air liur tu kena siapa ni? Mak dia.
Kena mak dia. Sebab dia menyusu mak dia, kenalah air liur tu kat mak dia, kat mana-mana, kat baju-baju kan. Adakah dimaaf atau tiada? Kerana najis tadi, susu tadi dah campur najis, memang najis lah. Nak tanya tu. Tujuan dia tanya nak maksud maaf ke tak, kan ibu kan menyusu, kan susah. Tu point dia. Maka dijawabnya, dan dimaaf daripada mulut kanak-kanak. Maaf. Dan jika tahqiq akan najisnya sekalipun, tahqiq jelas sudah najis, maksudnya najis tu susu tu berubah sungguh. Kadang-kadang air liur je berbau, tak, ini kena susu apa yang dia jeluak tadi tu, kena masuk dalam air liur dia. Sebab tu bau gini, kadang-kadang nampak gitu, kadang-kadang memang jelas susu tu dah berubah, atau bau busuk, kena bau susu, campur air liur tapi susu ada lagi. Tahqiq najisnya sekalipun dimaaf. Cuma dia kata kat sini, adakah dimaaf daripada barang yang mengenai akan susu orang yang menyusu? Dengan maksud yang ada susu. Siapa? Mak dia je. Kalau ada dekat ayah, tak maaf. Ada salah cari puting. Kena kat ayah, tengok ayah ada kat sini, tak maaf. Ada air liur tadi tu, air liur yang bercampur jeluak ataupun muntah tadi, muntah, tak maaf dekat bapa. Hanya maaf dekat ibu saja. Okey, itu pendapat muktamad. Okey. Okey. Dan okey, ada lagi sambung, kita habis lagi. Dan seperti mulut kanak-kanak itu mulut orang gila. Orang gila kalau muntah ke makan najis, orang gila, dia bercakap kita puh. Oh benda ni. Maaf. Maaf tu dengan maksud, walaupun kalau air liur dia suci, dia memang tak tahulah nak cakap dia muntah tu, muntah, lepas tu ada lagi telan, orang gila. Lepas tu dia cakap dengan kita, mai sini, kau mai sini. Lepas tu dia masuk dia cakap bersembuh-sembuh. Habis nak bagi contoh apa? Tiba-tiba je mulut orang gila tiba-tiba apa? Orang gila tengok kita datang, cuy, ludah je. Boleh jadi orang gila tak? Begitulah. Dan najis tu tahqiq, najis tu jelas. Maaf. Tapi kalau najis tu tak jelas, macam tak ada, air liur je, itu suci. Okey, mulut orang gila, tak reti saya nak bagi contoh orang gila macam mana. Sikit lagi. Dan dimaaf bagi ibu bapa. Dan dimaaf bagi ibu bapanya. Yang ini yang saya sebut tadi pendapat mu'tamad. Yang ini pendapat yang kedua. Yang masalah bapa, masalah ibu selesai. Ibu memang maaf. Pendapat yang kedua, kanak-kanak tadi yang keluar dah najis kat mulut dia, kemudian air liur dia dah bercampur najis. Okey. Kemudian bila kanak-kanak dia kata, dan dimaaf bagi ibu bapa itu mencium akan kanak-kanak yang mutanajis itu, kanak-kanak yang ada najis tadi tu, atas jalan kasih sayang, ya, ialah budak-budak, maka tiada wajib menyucikan mulutnya. Maksudnya ke budak-budak, orang kata 2 tahun ke bawah bau syurga, dekat dengan bau syurga. Taklah bau syurga betul. Sebab tu budak orang nak cium aja. Sebab itulah apa dia kata? Sedikit daripada bau syurga. Macam melampau kan sebut. Macam itulah, mudah-mudah kata kita boleh pinjam bahasa kejap. Baby umur 2 tahun ke bawah bau syurga. Pinjam je, bukan syurga betul pinjam je. Nak bagi tahu memang orang suka cium. Sebab memang gitu. Kalau tak, memang pelik orang tu. Dia memang tak suka syurga kot. Jadi bila begitu, bila baby orang pakat cium, baby tu pula ada jeluak, kena kat bibir, kena kat macam-macam. Budak-budak meleleh air liur, kita cium dia, mesti kena kat kita. Maaf kat kita juga. Ya, bukan kita. Dia kata ibu bapa. Fokus kita dekat bapa. Ibu memang maaf dah, bapa maaf juga. Pendapat pertama kata tidak maaf kat bapa. Pendapat kedua kata maaf. Okeylah, ada khilaf cantik lah tu. Ada lagi. Dan kata setengah, pendapat ketiga, harus pula mencium, pula dengan maksud juga. Pula dengan maksud juga, aidan. Dan kata setengah, harus pula dengan maksud juga, harus juga mencium akan kanak-kanak itu bagi yang lain daripada ibu bapa. Orang lain datang, adik-beradik, jiran-jiran pun maaf juga. Sebab budak memang orang suka cium.
Okey. Last ni. Dan harus bagi ibunya memakai ia akan kain yang dipakai akan dia, dia ibu tadi, di dalam peliharaan kanak-kanak bayi bahawa sembahyang. Maknanya kalau seorang ibu, dia pelihara anak dia macam-macam, kencing lah apalah kan, tak kena kat dia. Kalau kena basuh. Kemudian boleh ke dia nak bawa baju dia yang dia buat jaga anak dia tadi? Mungkin basuh kencing anak dia, mungkin macam-macam boleh berlaku. Tapi dia kata kat sini, pelihara kanak-kanak bawa sembahyang dan kain anaknya jika tiada tahqiq ia akan najisnya. Kalau tak jelas najis, mungkin entah kena kot, boleh pakai buat sembahyang. Kalau memang najis ada kat situ, air kencing kena, itu kena basuh. Ya, boleh pakai apa? Baju dia, baju yang dia pakai, pakaian yang dia pakai ketika menguruskan kanak-kanak tu, walaupun dia kencing berak sekalipun. Jika tak yakin najis tu kena, boleh pakai buat sembahyang. Malah bukan baju dia aje, baju mak tadi je, kain anaknya pun boleh. Dia ada kain, dia lapik anak tu, baluk, bungkus anak tu, dia bedung apa anak tu dia buat. Kemudian anak tu mestilah keluar air liur, mungkin kena najis, macam-macam boleh jadi. Sekarang ni nampak tak najis? Tak nampak. Kain tu pun boleh bawa sembahyang. Sebab apa? Nak memudahkan ibu. Tu point dia. Kita berhenti kat masalah kan? Masalah tu sikit ya. Dan pada mazhab Imam Malik, harus bagi ibunya memakai ia akan kain anaknya yang kena kencing. Mazhab Maliki lagi lah, kena kencing pun boleh pakai. Mazhab Maliki, suci daripada najis adalah sunat je dalam sembahyang. Kalau ada pun boleh. Tu boleh. Mazhab Maliki boleh. Ada air kencing anak dia boleh. Ada tahi anak dia dekat badan dia, boleh untuk dia sembahyang. Sah bawa sembahyang dengan dia atau dengan anaknya daripada ketiadaan percik kemihnya. Dengan syarat tak merata-rata dengan sembahyang. Allahu Akbar, air kencing percik. Sampai Allah di mana percik yang melampau tu. Jangan percik gitu. Pada mazhab kita Syafi'i, jika ditahqiq ia akan najisnya, maka tiada maaf. Dah sebut tadi mazhab Syafi'i, kalau dah yakin ada najis, tak maaf. Jika kita syak ia kembali kepada asli, iaitu suci. Kena tak? Tak kena. Dah sebut dah tadi. Mas'alatun akan datang. Kata ada program apa ni kan? Jadi kena berhenti lah. Kalau tidak boleh habis masalah ni. Tak apalah, kita berhenti, sambung akan datang. Mas'alatun, jika kena kain oleh kemih tu air kencing, anaknya dan masyaqqah atas ibunya membasuhkan dia atau tiada dapat ia akan kain yang suci. Panjang, nantilah. Wallahu alam. Mas'alatun masalah. Masalatun. Kalau Rumi tulis masalah. Kami ngaji dulu masalatun. Betul sebut masalatun. Masalah, samalah. Okey, akan datang. Sambung. Sedaya tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. للذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.